Siapa sangka, luaran yang nampaknya sihat dan kuat memendam rasa kesakitan yang tidak dapat digambarkan. Dan luka itulah yang membuatkan benda tu datang bau daging mati semua. Saya pergi ke hospital Shah Alam, saya refer pada diorang semua, diorang cakap benda ni 50-50, antara barah ataupun bisul. Mungkin sekarang waktu kita nak berbakti pada suami kita. Sebab tu yang macam akak cakap, mungkin kadang-kadang memang betul akak rasa macam give up. Pangsapuri Lagun Perdana, Bandar Sunway, Selangor Darul Ehsan. Muhammad Fairul Abdul Rahman, 42 tahun, seorang suami dan bapa kepada 4 cahaya mata. Tampak sihat, sebaliknya dikini menderita barah yang sering dikaitkan dengan wanita. Awal tahun ini, Fairul disahkan mengidap kanser payudara tahap 4. Fairul pernah berniaga sate di ibu negara, namun keadaan barahnya yang semakin kritikal menyebabkan dia tidak lagi mampu mencari nafkah buat keluarga. Sekarang saya dah tak boleh nak buat kerja dan bekerja. Sekarang saya ni hanya jadi suri rumah lah. Keadaan saya sekarang ni memang nampak luaran saya memang saya nampak cergas, tapi hakikatnya memang saya hanya tahan sakit. Dan sekarang ni pula benda ni dah tak menentu dia nak sakit. Dia nak sakit, dia sakit je. Tak kira masa dah sekarang ni. Dia datang dia tu macam umpama badan kita dicocok dengan jarum. Benda ni. Abang tahan lah. Sakit tu macam mana dia bisa macam mana pun abang tahan je. Melayani dia orang. Sudah 7 bulan Fairul mengambil alih tugas menjaga anak-anak di rumah sementara isterinya keluar bekerja. Dikurniakan 4 orang anak, Muhammad Adam Haris 5 tahun, Fatimah Azharah 3 tahun, Siti Hajar 2 tahun dan Rabiatul Adawiyah 5 bulan. Merekalah peneman Fairul setiap masa. Rasa abang benda ni semua orang patut rasalah macam mana kita seorang perempuan bila di rumah jaga anak, lelaki bekerja, dan bila perempuan bekerja, lelaki jaga anak pula. Benda ni saya rasa bila saya berada dekat kedudukan ni, saya rasa semua ni adil. Kita patut semua alami semua benda ni. Patut kita jaga anak ni lebih patut dapat dengan kita daripada dapat dengan orang lain. Siti Sapiah, 28 tahun, bekerja sebagai operator perkhidmatan. Pendapatannya sebulan yang tinggal di ibu kota itu hanya dapat menampung kos sewa rumah, perbelanjaan perubatan suami dan kelengkapan anak-anak yang masih kecil. Mujur, pihak majikan memahami keadaan suami yang tidak sihat dan membenarkannya untuk bekerja dari rumah. Kerja daripada ofis dengan kerja daripada rumah memang nampaklah perbezaan dia, sebab lagi-lagi waktu yang memang kritikal, waktu yang crucial sekarang husband akak macam tu kan. So anak yang paling besar pun dalam 5 tahun. So kalau macam ada emergency ke, akak memang prefer, memang sebenarnya sebelum ni memang dah pernah request lamalah kerja daripada rumah sebab akak risau kalau something happen ke dekat husband akak kan. So bila kita boleh take necessary action dengan cepat lah. So memang ada perbezaan lah kerja daripada rumah, sebab kadang-kadang kalau kerja daripada office, sometimes kita nak macam emergency leave kan, macam tiba-tiba minta terus balik urgent. So kalau work from home ni kita just macam, saya ada juga call bos bagi tahu ada orang datang ke apa, so lebih macam waktu tu lebih manage lah. Bagi Fairul, isterinya Sapiah telah banyak berkorban di saat dia diuji dengan penyakit barah yang digeruni ramai. Mempunyai 4 anak kecil yang masih bergantung dengan susu dan lampin pakai buang, faktor kewangan mereka tidak sekukuh mana. Malah, dia buntu untuk mencari sejumlah wang yang diperlukan untuk menampung kos rawatan dan pembedahan barahnya yang dikatakan mencecah ratusan ribu ringgit. Tentang tak cukup duit tu, tipulah akak cakap perkara tu. Ada juga sampai satu masa kadang-kadang macam
budak-budak macam minum susu kan, sebab 3 orang lagi minum susu. Lepas tu yang paling kecil tu pun minum susu, memang susu alahan untuk eczema. Memang ada sampai satu tahap memang kita meminjam untuk beli susu budak. Memang ada sampai satu tahap macam tu, tapi takkan kita nak expose pada semua orang kita punya kekurangan ataupun kita punya masalah kan. Sometimes pun akak macam ada hidekan jugalah. Akak minta tolong pada orang yang kita boleh percaya. So macam adik-beradik ke, macam tu lah. Keadaan barah payudara Fairul semakin hari semakin teruk. Cuma, Fairul punya semangat juang yang tinggi. Tidak sedikit pun dia membenarkan dirinya jatuh. Kekuatannya ialah anak-anak kerana Fairul sedar mereka masih perlukan kasih sayang seorang bapa. Belum masanya untuk berhenti berharap. Episod bersamamu minggu ini mengisahkan keluarga Muhammad Fairul dan Siti Sapiah di Bandar Sanwi, Selangor. Tidak dapat digambarkan kesakitan yang ditanggung Fairul. Hari demi hari, luka kansernya semakin membengkak dan sedikit sebanyak mengganggu kehidupan sehariannya. Sakit ni kita pada mulanya memang tak tahu. Apabila abang tanya pada doktor macam mana boleh ada benda ni, dia cakap kemungkinan antara keturunan ataupun dia ada sendiri dalam badan kita. Dan puncanya datang benda ni pula tahun 2019, saya ingat saya, bulan puasa, saya tengah sahur, lepas habis sahur tu saya baring. Fatimah ni dia budak-budak time tu dia datang-datang dia terus terjun ke dada. Time tu lah benda ni dia himpak benda tu ke lutut, sakit dalam masa 10 minit 15 minit kesakitan tu. Dalam masa 2-3 hari tu saya punya puting tu dia jadi tenggelam timbul dan kemudian dia membengkak. Start pada tu lah saya ingatkan benda ni macam bisul ke apa ke. Saya biarkan lah sampai satu masa tu. Dan kemudian tu pula saya berpindah ke sini dalam 2019-2020 macam tu. Fatimah juga anak saya nombor 2 ni, dia membaling satu mainan yang dah pecah tu ke sini dan benda tu luka. Dan luka itulah yang membuatkan benda tu datang bau daging mati semua. Saya pergi ke hospital Shah Alam, saya refer pada diorang semua, diorang cakap benda ni 50-50 antara barah ataupun bisul. Memahami keadaan suaminya, Sapiah harus keluar sendirian untuk membeli kelengkapan rumah. Keluarga ini tidak mempunyai kenderaan untuk bergerak. Hanya pengangkutan awam atau perkhidmatan seru pandu menjadi pilihan utama untuk bergerak. Barang keperluan perlu dicatu sebaik mungkin bagi memastikan perbelanjaan hari itu mencukupi. Keadaan sebelum ni macam memanglah kita kalau daripada segi sumber pendapatan bohonglah ataupun tipulah dia tak ada macam sekalikan sumbang sekali, sebab kita bila combinekan dua pendapatan tu mungkin macam nampak ringan lah kalau kita macam nak bayar sewa rumah, bayar budak untuk pengasuh. Tapi once macam dah jadi macam ni, bukan kritikal tapi macam ada efeknya lah dekat akak, sebab waktu pun dah macam limited, nak uruskan dia lagi, uruskan budak-budak lagi, masak lagi. So macam masa tu pun macam sangat-sangat limited dengan keadaan yang sekarang kan. Tentang tipulah akak cakap macam setiap bulan tu memang mencukupi, tapi contohnya macam konsep akak bayar duit sewa rumah dulu, bayar memang akan ada macam part-part yang tertangguh lah, tapi akak cover balik lah. Contoh kadang-kadang macam sewa rumah kan, owner rumah pun kadang-kadang dia memang macam dia orang pun macam ada jugalah inisiatif, dia orang kata tak apalah, bayar mungkin half dulu, so nanti just top up lagi dan next month. Ataupun macam kadang-kadang kakak akak dah gaji, so kita macam pinjam dulu, and at the end of the month macam akak dah gaji, akak return balik lah duit dia. So pusing-pusing macam tu je lah. Anak kedua mereka, Fatimah, mengalami masalah kulit enzima yang agak kronik. Dia juga bergantung pada ubat dan penggunaan mandian khusus untuk enzima. Sapiah perlu memikirkan kos rawatan bagi anak dan suaminya. Apatah lagi, kos bagi barangan keperluan Fairul menelan belanja sebanyak RM200 seminggu.
Ini merupakan satu perkara baru buat Siti dan Fairul. Semua pengendalian luka Fairul perlu dilakukan sendiri. Perit, pedih. Mungkin ada yang tidak sanggup untuk melakukannya. Namun bagi Sapiah, biarlah dia tempuhi bersama segala suka duka bersama suami. Mungkin sekarang waktu kita nak berbakti pada suami kita. Sebab tu yang macam akak cakap, mungkin kadang-kadang memang betul lah akak rasa macam give up. Tak nak teruskan lagi. Tipulah macam husband akak pun mungkin dia tertekan. Macam keadaan sekarang kan. Kadang-kadang kita ni bergaduh bukan sebab apa. Bergaduh pasal tak cukup duit je. Macam nak uruskan kewangan. Kadang-kadang hal kecil pun anak akan babit. So macam perkara macam tu lama-lama akak fikir. Kalau kita fikirkan pasal kewangan ke, sampai bila-bila takkan selesai. So mak akak selalu macam tekankan pada akak, apa-apa pun kau kena fikir. Dia tu suami kau, ini mungkin waktu kau nak berbakti pada dia. Kekurangan wang ringgit, Fairul terpaksa berjimat dengan penggunaan pembalut kasa. Seharusnya, penukaran perlu dibuat sekurang-kurangnya 4 kali sehari. Namun ini terpaksa dikurangkan kepada 2 kali sehari kerana kesempitan wang. Bagi Siti, dia cuba sebaik mungkin dalam merawat suaminya agar dia tidak berasa sakit. Kisah kesusahan keluarga Fairul turut mendapat perhatian daripada Lembaga Zakat Selangor. Keprihatinan mereka dalam membantu keluarga ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban mereka. Ketua Divisyen Operasi Agihan Asnaf, Basit Hamid, mendalami nasib Fairul keluarga. Keprihatinan pihak Lembaga Zakat Selangor adalah suntikan semangat buat Fairul dan Sapiah untuk terus kuat bertahan meneruskan kehidupan. Kita memang tahu pendapatan isi keluarga Cik Fairul ni melebihi haddu kifayah. Ia akan mengakibatkan keluarga ini tidak boleh digolongkan sebagai asnaf, fakir ataupun miskin. Tapi zakat ni kepada 8 kategori asnaf, bukan 2 sahaja, bukan fakir dan miskin. Keluarga ini walaupun bukan dikategorikan sebagai asnaf fakir atau miskin, mereka boleh dikategorikan sebagai asnaf al-ghorimin, di mana orang-orang yang terbelenggu dengan hutang, di mana Cik Fairul perlu membuat rawatan kerana penyakit beliau, dan ia akan menyebabkan keluarga ini akan terhutang dengan pihak medical. So di situ Lembaga Zakat memainkan peranan. Kita akan menampung segala kos yang akan ditanggung oleh Cik Fairul. Kita baru pun serahkan surat kelulusan atau GL kepada Cik Fairul untuk kos perubatan, dan insya-Allah kita akan bayarkan semua kos-kos perubatan. Dan selain daripada itu, kita juga mendapati rumah ini ada tunggakan sewa. Lembaga Zakat Selangor juga akan melangsaikan tunggakan sewa supaya mereka akan lebih tenang daripada segi melangsungkan kehidupan mereka, insya-Allah. Episod Bersamamu minggu ini mendalami penderitaan Fairul dan keluarga. Sebelum ini, Fairul mendapatkan rawatan di Hospital Shah Alam sebelum disahkan menghidapi kanser payudara tahap 4. Hari ini, buat pertama kalinya, Fairul menjalani pemeriksaan di Institut Kanser Negara bagi mengetahui keadaan barahnya. Doktor hanya buat dia buat test uji kaji lah, macam dia nak tengok cek darah, sampel, macam tu sajalah yang dia beritahu saya. Dia orang masa Shah Alam tu pun dia orang pun 50-50. Dia orang pun tak tahu, dia orang dah ambil sampel darah berkali-kali. Dia orang dah ambil sampel daging pun dia orang macam 50-50. Masih tahan abang kat Shah Alam lagi.
Dan bila dalam tahun ni abang pergi ke Stad Shah Alam, tiba-tiba diorang cakap dah stage 4. Jadi abang pun memang waktu tu terkejut lah, tiba-tiba dah stage 4 dia cakap, benda tu dah pecah apa semua. Dan baru tu dah buat CT scan dan akan refer ke IKN. Sebelum ini, kisah Fairul dikongsikan di media cetak dan mendapat perhatian daripada salah sebuah hospital swasta untuk menawarkan kepakaran. Namun, kos pembedahan membabitkan lebih RM100,000. Mustahil bagi mereka untuk mendapatkan wang sejumlah itu dan hanya doa yang menjadi kekuatan mereka agar ada jalan penyelesaian. Satu je akak minta satu doa pada Tuhan, macam bukan kita diberi kali kedua nyawa, tidak. Mungkin pertama kali nyawa ni mungkin waktu dia hilang dia punya dosa-dosa, kita tak tahu, mungkin diberi peluang, memang orang kata peluang ni cuma sekali, tapi tak mustahil Tuhan bagi untuk peluang kedua untuk kita lebih perbaharui. Sejarah silam ke apa-apa masalah yang lepas, mungkin itu kehidupan dia, kita tak tahu kan. Mungkin juga Tuhan mungkin nak jentik sikit je dekat kita ni, mungkin dugaan tu sikit je berbanding dengan orang lain. Sebab tu akak cakap dengan dia, kita kena pasti ada harapan untuk kali kedua. Harapan kali kedua tu yang untuk membuktikan diri kita ni lebih baik daripada hari sebelumnya. Tidak pernah Fairul menyangka dia diuji dengan penyakit barah payudara, apatah lagi penyakit ini nisbah risiko bagi seseorang lelaki hanya 1 dalam 100,000. Keperitan Fairul bertarung dengan penyakit kanser payudara tahap 4 ini mendapat perhatian daripada syarikat Faiza Sendian Berhad. Kali ini pengasas syarikat Faiza Sendian Berhad, Hajah Faiza Baumi sendiri berkongsi kata-kata semangat buat keluarga ini. Oleh sebab sebelum ni ramai orang yang bertanya asal saya dari mana, macam mana kisahnya, macam mana boleh meniaga daripada tahun 64 sampai sekarang boleh terus dalam perniagaan, daripada start meniaga jahit, buat sarung bantal, buat jahit baju anak-anak, lepas tu buat rempah, lepas tu buat beras. Jadi oleh sebab ramai orang bertanya, jadi anak saya yang sulung Dr. Salwa, dia kata apa, saya usaha saya akan buatkan buku khas untuk mama. Jadi siapa yang minat nak beli buku tu dekat Faizah Shop dan 100 orang yang pertama dapat beras percuma. Pasal tunai. Dulu kita Bagi Sapiah dan Fairul, kehadiran serta sumbangan yang diberikan sangat membantu menguatkan moral mereka. Dan mudah-mudahan orang yang produk Faizah pun dia dapat membantu juga program bersamamu ni untuk orang sakit. Mustahil tu kita sabar atas ujian dan kita berdoa selalu, kita sembahyang dengan insya-Allah. Allah bersama-sama kita. Sebagai seorang isteri, Sapiah perlu menyediakan makanan yang sihat seperti sayur-sayuran dan makanan yang tidak berminyak untuk Fairul. Fairul perlu makan makanan sihat agar luka di dadanya berkurangan. Ada kalanya wang tidak mencukupi untuk membeli barang basah. Mereka terpaksa mencatu makanan agar anak-anak yang masih kecil ini dapat makanan yang cukup. Sebab tu akak cakap dengan husband akak sebelum ni, kita planning dulu apa-apa jadi dekat abang ke. Kita tak tahu siapa yang pergi dulu. Kadang-kadang orang yang sakit ni lambat ataupun orang yang tak sakit ni tiba-tiba je pergi dulu. Tapi akak bagi tahu dekat dia, kita planning macam mana nak budak-budak ni mungkin dihantar balik kampung ke, jaga sementara dekat sana. Dah besar nanti boleh berdikari ke apa, baru boleh datang dekat akak. Sebab waktu sekarang ni sangat-sangat crucial. Cuma husband akak fikir, dia kata jangan fikir sampai di tahap yang macam tu. Tapi kita kena fikir sebab benda Allah tu kita tak tahu. Tiba-tiba je jadi kan. Di saat seperti inilah yang menjadikan Fairul lebih kuat dan lupa sejenak kesakitannya. Hanya keluarga menjadi tulang belakang untuk tidak kalah dengan kanser. Cuma ada kalanya Fairul tidak mampu lari daripada memikirkan masa depan anak-anak dan isteri jika keadaan bertambah buruk. Ya, abang risau kebajikan dia orang lah. Kalau abang dah sakit macam ni,
abang dah tentu sakit terlantar ke apa, yang dia orang ni pula tak tahu siapa jaga dan tak tahu macam mana cara dia orang menjaga budak-budak. Dan isteri abang ni pula susah lah nak cakap, benda ni dia masih muda dengan anak-anak masih kecil, abang pula dah macam ni. Diuji kanser payudara tahap 4, namun Fairul sangat positif menerima ketentuannya, terus berjuang demi anak-anak dan isteri. Abang anggap kanser ni memang macam tak ada dalam diri abang sendiri. Bagi abang, benda ni semua Allah beri pada abang mungkin untuk menghapuskan dosa abang yang lalu. Dan benda ni buatkan abang tambah kuat lagi untuk abang berdiri di kaki abang sendiri. Bila abang fikir balik, kalau abang lemah, abang terbaring, abang takkan dapat uruskan anak-anak dan isteri abang. Kalau abang stay berdiri lagi, abang mampu dapat menolong mereka semua. Benar, segala yang terjadi pasti ada hikmahnya dan hanya dia yang tahu saat yang betul untuk merasai nikmatnya. Semoga kecekalan Fairul menjadi inspirasi kepada semua. Hulurkan tangan, ringankan beban. Rasakanlah lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalanan